A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berjumpa lagi kita insya-Allah. Di pagi ini kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-238 insya-Allah. 238 kita akan bersama-sama di surah Yusuf ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-30. Seperti biasa insya-Allah kita mulakan pagi ini dengan saya meminta respon daripada semua yang berada di line pada pagi ini untuk sama ada alhamdulillah dah ada yang telah memberi respon suara dan juga gambar, alhamdulillah. Hari ini kita akan melihat insya-Allah, saya akan baca sikit cerita tentang kisah Nabi Yusuf. InsyaAllah kita bersama-sama lagi sebagaimana kita termaklum sebelum daripada ni bahawa kisah kita adalah kisah Nabi Yusuf AS yang telah sampai ke satu peringkat umur yang kita nyatakan sebelum daripada ni dalam muka surat 237, iaitu Nabi Yusuf telah sampai ke umur yang dipanggil Asyuddah. Asyuddah ni artinya adalah Nabi Yusuf telah sampai ke umur dikatakan 33 tahun, 30 ataupun 33 tahun. Itu menurut setengah pendapat ulama tafsir, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Insya-Allah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Ayat yang baru saya baca sebentar tadi, ayat 23, menceritakan tentang apa yang berlaku seterusnya. Dalam ayat 22 kita baca bahawa Nabi Yusuf telah diberikan, setelah daripada sampai kepada satu peringkat umur, telah diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan juga dengan ilm. Jadi apa yang berlaku seterusnya ialah babak pada umur dah dewasa ni, Nabi Yusuf telah diuji oleh satu ujian yang memang masyhur, iaitu dalam ayat 23 pada kali ini, iaitu warawadathu. Jadi di dalam rumah ni Nabi Yusuf ni ada isteri tuan rumah tu, isteri Aziz, yang kita katakan nama dia disebutkan oleh setengah ulama-ulama tafsir sebagai Zalikha. Ada yang baca Zulaikha, tapi yang mengikut tafsir Jalalain dia kata nama dia ialah Zalikha. Menurut setengah tafsir lain dia tidak menyebutkan nama ni, dan menurut ceritanya, menurut riwayatnya bahawa pendapat ini adalah pendapat yang dikatakan tidak ada jelas di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Tetapi ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi terpulanglah kepada kita nak katakan namanya Zalikha ke ataupun tidak ke dan sebagainya, itu adalah sebenarnya tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Dia hanya dijelaskan oleh cerita-cerita yang diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi warawadathu, yang pentingnya ialah perempuan itu. Perempuan itu iaitu perempuan yang allati huwa fi baitiha, yang mana perempuan yang mana Nabi Yusuf berada di dalam rumahnya. Maknanya daripada mula-mula, sejak daripada awal lagi ketika dia dibawa pulang ke rumah tu, jadi maknanya dia bersama dengan perempuan tersebut. Perempuan itu ada bersama dengannya. Jadi sekarang ni tiba-tiba warawadathu, menggoda. Rawadat tu maknanya perempuan itu menggoda, mengajak melakukan suatu perkara. An nafsihi itu ialah daripada dirinya situ ialah Yusuf alaihissalam. Jadi pendapat ulama kata macam ni kan, iaitu Nabi Yusuf ni dia mempunyai satu pegangan iaitu tidak mahu melakukan satu benda yang tak elok lah. Jadi tiba-tiba perempuan ini telah menggodanya supaya meninggalkan an nafsihi, daripada pegangan tersebut, iaitu tidak mahu buat benda-benda yang tak elok ni. Jadi wa ghallaqatil abwab, dan kemudian perempuan itu telah menjadi perempuan itu ghallaqat mengunci al abwab tu pintu-pintu, maknanya semua pintu telah dikunci. Jadi mana pintu rumah tu. Jadi
Bukan satu pintu saja, bukan al-bab saja, tapi al-abwab. Gitu. Pintu-pintu. Jadi perempuan ni lah, maknanya dia plan dah kan. Waqalat, dan kemudian dia berkata. Jadi ada 3 perkara yang dibuat di sini kan. Dia kata apa? Satunya rawadat, yang kedua ialah ghallaqat, dan yang ketiganya qalat. Dia kata hai talak. Hai talak ni maksudnya ialah datanglah, maknanya panggilan yang merayu. Ada bacaan di sini, ada 3 bacaan sini. Ada baca dengan baca hi talak. Ada yang baca dengan hai tulak, gitu kan. Hai tulak. Jadi ada baca hai tulak, ada baca dengan hi talak, ada baca dengan yang kita baca hai talak dalam Quran yang qiraat biasa yang kita baca kan. Jadi apabila perempuan tu memanggil macam tu, dia panggil Nabi Yusuf, dia kata, jadi Nabi Yusuf pun berkata apa? Dia kata qala ma'azallah. Dia kata ma'azallah ni artinya aku berlindung dengan Allah daripada perbuatan ini. Maknanya dia minta mengucaplah, kita katakan kalau kita sekarang kan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya aku tak nak buat benda ni. Innahu rabbi, kata Nabi Yusuf, innahu rabbi, sesungguhnya tuan rumah ni adalah Rabbi. Rabbi itu bukan Tuhanku, tapi maksudnya adalah Tuan aku. Maknanya ahsana maswaya, dia kata. Ahsana makna Tuan aku ni, dia telah menjaga aku dengan baik, memberi aku perlindungan dengan baik di rumah ni. Ahsana maswaya, menjaga, memberi aku perlindungan, memberi aku tempat tinggal yang baik di sini. Jadi innahu la yuflihu zalimun, dia kata sesungguhnya tidak berjayalah orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yusuf tu maknanya tak berjaya. Orang zalim situ maksudnya ialah orang-orang yang berkhianat ataupun orang-orang yang melakukan perbuatan yang tak elok dengan isteri tuan rumah tu sendiri. Jadi itu maknanya innahu la yuflihu zalimun. Maksud zalim situ ialah maknanya kalau orang buat jahat macam tu lah, tak akan berjaya. Innahu la yuflih. Tu maknanya jadi dalam ayat 23 ni kita baca bahawa perempuan tu telah mengajak Nabi Yusuf melakukan satu benda yang tak elok, kemudian Nabi Yusuf telah menolak. Jadi dalam ayat seterusnya, ayat 24 ni Allah SWT ceritakan walaqad hammat bihi. Hammat maknanya perempuan tu sesungguhnya hammat bihi, dah nak sangat dah, maknakan dia ingin sangat kepada Nabi Yusuf tu. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan kemudian tapi Nabi Yusuf macam mana? Adakah Nabi Yusuf ini akan sama berkeinginan juga? Sebagai manusia biasa, menurut setengah ahli tafsir, dia kata sebagai manusia biasa, kalau ikutnya memang logiklah, maknanya Nabi Yusuf pun akan mempunyai keinginan yang sama terhadap perempuan tersebut kan. Tetapi pada masa tu Allah Subhanahu Taala memelihara dia. Kalau ikut manusia biasa kan, kalau ikut manusia biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ikut, tapi oleh kerana Allah Subhanahu wa Taala telah memperlihatkan kepadanya, dia kata ar-ra'a burhana rabbih, dia telah melihat burhan daripada Tuhannya. Burhan tu makna tanda. Apa maksud tanda di sini? Macam-macam ulama sebut kan. Macam-macam kan. Ada pendapat kata bahawa pada masa tu dia nampak ayah dia datang. Lalu ayahnya memukulnya. Ayahnya memukul dia, memukul dadanya, lalu hilanglah perasaan terhadap perempuan tu. Tu satu pendapat lah kata kan. Satu pendapat kata dia lihat pada dinding ada tertulis kan, jangan buat benda ni. Ada yang katakan bahawa malaikat dia boleh datang pada masa tu kan. Menghalang dia, jangan buat benda ni. Jadi itu macam-macam lah. Cuma pandangan-pandangan ini tidak apa kita katakan tidak ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan tidak ada, cuma disebutkan oleh ahli-ahli tafsir yang setengah tu adalah berdasarkan kepada cerita-cerita daripada Israiliyat. Tapi kita nak kata betul ke, nak kata salah ke, wallahu a'lam bisawab, tapi kita boleh dengar. Jadi itu adalah perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama tafsir kan. Tetapi yang jelas daripada ayat ini ialah dia melihat burhan daripada Allah. Burhan iaitu melihat tanda daripada Allah. Dan ada yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala mencampakkan dalam hatinya perasaan tak suka kepada membuat perkara itu. Jadi kalaulah tidak kerana itu, nescaya dia akan ada perasaan. Kalaulah ikut sebagai manusia biasa, dia mesti akan ada perasaan juga terhadap perempuan itu kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan perasaan itu. Jadi yang tinggal sekarang ialah perempuan itu. Wahammat, walaqad hammat bihi, dan wahamma biha laula, kalaulah tidak. Jadi kemudian kadzalika linasrifa anhu su, Allah Taala kata begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan daripadanya kejahatan, iaitu kejahatan ingin melakukan khianat kepada tuan rumahnya. Jadi maknanya di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau Allah kita ni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada segala dosa, segala apa perasaan-perasaan yang tak baik. Itulah yang ulama-ulama kata sepatutnya kita ambil daripada kisah ini secara khususnya, iaitu apa kan? Iaitu kalaulah kita ni berusaha untuk melarikan diri daripada perkara-perkara yang tak baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu kita. Tapi kalau kita tidak endah, kita buat tak kisah je kan, kita sendiri pun nak ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti akan takutnya kan akan membiarkan kita sendiri. Tak akan ada yang dikatakan burhan tadi tu kan. Burhan maknanya itu yang sebagaimana menurut setengah tafsir ulama, iaitu memalingkan, menjadikan hati itu tak ada keinginan untuk buat jahat tu. Jadi Allah SWT kata linasrifa anhu su' wal fahsya, dan juga fahsya itu perbuatan-perbuatan jahat sebenarnya, perbuatan-perbuatan kotor, tapi secara khususnya berkaitan dengan seks dan sebagainya, naluri seks macam tu kan. Jadi kalau di sini adalah maknanya zina lah. Jadi kejahatan su' yang pertama itulah makna khianat, yang kedua kata ulama tafsir adalah yang fahsya itu adalah makna zina. Jadi Allah Ta'ala palingkan dia, innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia iaitu Nabi Yusuf tu daripada hamba-hambaku yang mukhlas. Dari dua kan, satu mukhlas, satu mukhlis. Kalau mukhlis tu maknanya memang ada dua kiraat sini, ada kiraat satu mukhlisin. Mukhlisin makna daripada hamba-hambaku yang ikhlas. Kalau mukhlasin maknanya yang terpilih, maknanya yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ikhlas lah. Wastabaqal bab. Seterusnya cerita seterusnya ialah apa? Jadi maknanya dia lari. Ini maknanya Nabi Yusuf maknanya dia lari. Dia tak teruslah bila orang ajak ni kan, bila tak, dia lari. Wastabaqal bab maknanya berebutlah ke pintu. Maknanya Nabi Yusuf lari ke pintu, kemudian wastabaqal bab menuju ke pintu, wa qaddat qamisahu. Jadi tapi perempuan tu qaddat menarik pakaian dia. Menarik pakaian qamisahu, iaitu baju Nabi Yusuf, min duburin, daripada belakang. Maknanya bukan daripada depan lah tarik, tapi tarik daripada belakang. Lalu koyak lah baju tu kan. Wa alfaya, tiba-tiba muncul. Wa alfaya wajada, maknanya kan tiba-tiba kedua-duanya mendapati apa? Sayyidaha ladal bab. Sayyidaha makna tuan rumah tu. Maknanya aziz lah kita katakan. Iaitu pembesar tu yang membeli Nabi Yusuf tu. Jadi tiba-tiba dapat muncul depan rumah, depan pintu tu. Qalat, perempuan tu terus berkata, tengok kan, maknanya kan terus dia pandai kan cari nak membersihkan dirinya. Dia kata apa? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Apa sepatutnya balasan terhadap orang-orang yang nak buat jahat terhadap orang rumahnya sendiri, ahli rumahnya sendiri. Tengok kan, cepat-cepat dia berkata. Nabi Yusuf tak cakap apa lagi, dia dah bercakap dah. Dia kata kan, dia kata kalau orang buat macam tu, illa an yusjana au azabun alim, sepatutnya dia ni kena di jail, yusjana maknanya dikurung lah, ditahan, au azabun alim, ataupun kenakan azab yang pedih. Kalau azab yang pedih pada masa tu, hukuman dia siapa-siapa yang nak buat jahat dengan seseorang tu, maka dia akan dikenakan dipukul habis-habisan. Jadi terus tengok, pandai perempuan tu terus berkata macam tu. Kata nak melepaskan diri dia lah kan, berlakon ni kan, bersandiwara kan di depan tuan dia tu. Jadi apa kata Nabi Yusuf? Adakah Nabi Yusuf tidak mempertahankan diri dia, tak bercerita apa-apa, senyap? Tak. Nabi Yusuf berkata pada masa tu, dia kata ayat yang ke-26, minta maaf tak bergerak kita. Okey, ayat 26. Qala, dia kata, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia kata, tak, Nabi Yusuf katakan, dia hiya rawadatni an nafsi, dia yang menggoda aku. An nafsi maknanya untuk aku. Kalau kita baca yang tadi kan ayat yang tadi tu kan, ayat 23, iaitu maknanya dia kata untuk aku ni, supaya aku ni buat benda jahat ni, dia yang menggoda aku. Hiya rawadatni an nafsi. Jadi pada masa tu maknanya ada dua kata-kata lah kan. Satunya kata-kata perempuan tu, maknanya secara tak langsungnya dia kata perempuan tu menuduh Yusuf lah yang jahat kan sekarang ni kan, yang nak buat benda jahat ni. Sekarang Nabi Yusuf kata tak, dia yang nak ajak aku buat benda yang jahat ni. Kemudian pada masa tu makna saksi tak ada kan. Tiba-tiba wasyahida syahidun min ahliha, tiba-tiba wasyahida syahidun maknanya tiba-tiba adalah telah bersaksilah seorang saksi, syahidun min ahliha, daripada family dia sendiri. Mana family tu? Di mana pula muncul family tu kan? Jadi macam-macam pendapat di sini kan. Tetapi dalam tafsir jalan lain dia sebut, dia kata pada masa tu ada seorang budak kecil dalam buaian pada masa tu. Budak itu adalah merupakan sepupu kepada perempuan tu, Zalaikha ni. Yang dikatakan kalau nama dia Zalaikha lah kan. Jadi dia sepupu, jadi dia ada kat situ.
Kalau ikutnya budak kecil kan, mana boleh kira kan. Tapi tiba-tiba budak kecil tu bercakap. Itulah dia kata wasyahida syahidum min ahliha. Lalu seorang syahid, seorang saksi daripada keluarga perempuan tu sendiri telah menjadi saksi. Wasyahida syahidum min ahliha. Lalu dia kata apa? Dia kata in kana qamisuhu. Dia boleh bercakap. Dia kata in kana qamisuhu. Ini satu pendapat lah kan, kata budak ni kan, budak dalam buayan ni. Jadi dia kata kalaulah pakaian, budak tu bercakap dia, kalaulah bajunya, baju Yusuf tu qamisuhu makna baju Yusuf tu kudda. Kudda tu makna koyak, min kubulin, daripada depan, mana sebelah depan, makna fasadaqat, perempuan tu betul. Makna kalau koyak daripada bahagian depan, makna perempuan tu betul. Tetapi wahuwa minal kazibin, maknanya Yusuf ni penipu. Sekarang sebab kan jadi tengah Aziz ni, Aziz pembesar ni tengah mana satu betul ni, mana satu betul ni kan. Kemudian dia kata, kemudian ni budak ni kata lagi kan, budak ni kata wa in kana qamisuhu, tetapi kalau baju dia tu kudda min duburin, koyak daripada sebelah belakang, maknanya dia kata qala innahu min kaidikunna. Budak tu kata, saksi tu kata, ini adalah merupakan plan jahat daripada perempuan. Jadi dia kata inna kaidakunna azim. Dia kata sesungguhnya plan kamu memang hebat, memang besar, memang gitu. Jadi semua ni apalah kan, apabila dah cek baju tu, of course lah kan, koyak tadi daripada belakang. Jadi bila koyak tu tadi daripada belakang, maka sekarang ni sahlah apa, iaitu sebenarnya ialah yang tipunya adalah merupakan perempuan ni, bukannya Nabi Yusuf. Sekarang ni kalau ikut hukumannya, maknanya sekarang ni sepatutnya dihukumlah kan tetapi oleh kerana, menurut ahli tafsir kata, oleh kerana perempuan dia orang besar, dia tidak dihukum. Dan juga Aziz ni pula ni kan, ini isteri dia, takkan nak hukum kan kalau ikut cerita ni kan, begitu kan. Jadi macam mana nak buat ni kan, isteri dia dah buat jahat dengan ni kan, dah buat tak elok, tiba-tiba sekarang ni macam mana nak buat. Jadi jadi apa ni seterusnya ialah Yusuf, dia kata. Lalu Aziz ni, pembesar ni pun berkata kepada Nabi Yusuf, dia kata, Yusuf a'rid an haza, dia kata a'rid an haza, maksudnya jangan bising-bising, jangan viralkan cerita ni. Sekarang ni dah maknanya dia dah mengaku dah. Jadi bila ayat ni kita tengok ayat 27 ni kan, ayat 28 dia kata, minta maaf ayat 29, minta maaf, ayat 29 dah laju kita. Jadi bila sampai ayat 29 ni, pembesar tu kata, Yusuf a'rid an haza, kamu Yusuf dah kata jangan bising-bising benda ni. Bermakna apa? Daripada ayat ni kita faham bahawa ni pembesar ni sendiri sekarang ni kan, dia dah mengaku dah bahawa sebenarnya Yusuf ni betul dan isteri dia salah. Tapi adakah dia akan menghukum? Tidak. Ini adalah maknanya kita boleh tengok secara tidak langsung kan, bahawa apa yang berlaku kan, maknanya apa yang berlaku dalam masyarakat pada masa itu kan pun rupanya masyarakat orang besar kan, banyak perkara-perkara penyelewengan yang disembunyikan. Secara tidak langsung kita boleh lihat sini kan. Jadi bahkan orang-orang yang tahu apa yang berlaku di dalam tu kan, di dalam suasana kan, sebab Yusuf pada masa itu adalah dianggap sebagai hamba kan, dan hamba ni memang duduk di dalam rumah tu kan, dalam istana tu, dalam suasana orang besar tu kan, dan dia tahu kan ya. Jadi tiba-tiba dia tahu perkara ni berlaku, jadi dia kata, Yusuf jangan bising Yusuf a'rid an haza, kamu jangan viralkan benda ni, wastaghfiri li zambiki, dan awak bertaubat, dia kata. Maknanya kita tak katalah bahawa ni Masya Allah hebatnya dia kan, ada istighfar pula kan, tak adalah kita kata macam tu kan, tapi maknanya ialah dia kata makna istighfar li zambik, bukan maknanya dia ni beriman. Bukanlah kita katakan bahawa Aziz ni ketua negara, bukan ketua negara, itu menteri tu dia ni beriman, tak kan, tapi maknanya awak bertaubat lah, macam tu lah kan, maknanya jangan buat lagi lah maknanya perkara ni. Selepas ni wastaghfiri li zambik wa hazaliha, dia kata innaki kunti minal khati'in, awak sekarang salah. Jadi dia mengaku salah dalam ayat 29 ni, dan dia nak katanya bahawa kesalahan awak ni, tapi maknanya sini lah, kalau ikut ceritanya ialah bukan dalam ni kita boleh fahamkan a'rid an haza ni maknanya jangan kamu bising-bising, tetapi apa yang berlaku ialah
Tak macam tu. Daripada mana cerita ni boleh bising, wallahu a'lam bisawab, tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam teori. Kan, macam mana boleh sampai berita ni keluar kan? Akhirnya rupanya berita ni sampai keluar juga. Jadi ini dikatakan oleh setengah-setengah ahli tafsir bahawa dalam masyarakat kelas atasan ni, jadi mereka ni adalah kan majlis-majlis mereka bercerita-cerita hin-hin macam ni sini, akhirnya viral juga. Maknanya zaman tu tengok kan, zaman tak ada TikToknya, zaman tak ada IG-nya, zaman tak ada apa pun, cerita ni pun boleh viral. Tengok kan cerita tak elok ni kan, jadi viral lah cerita tu. Jadi bila sampai cerita ni, maknanya di kalangan masyarakat atasan ni sama-sama ni, mereka ni ada maknanya majlis perempuan-perempuan dah, mereka dengan isteri-isteri orang besar ni. Jadi mereka bercerita sama-sama mereka, lalu cerita ini telah sampai kepada rakan-rakan Zalikhah ni, rakan-rakan perempuan isteri ni yang lain ni. Jadi apa cerita dia? Waqala niswatun fil Madinah. Lalu berkatalah, bercerita-ceritalah niswatun fil Madinah. Perempuan-perempuan yang berada di bandar tu. Bandar tu maksudnya ialah di bandar negeri Mesir tu. Di bandar negeri Mesir tu. Jadi Imra'atul Aziz, apa cerita dia? Cerita yang berlakunya ialah, apa cerita yang tersebarnya ialah apa? Imra'atul Aziz turawidu fataha. Turawidu, perkataan tadi yang rawadat, turawidu fataha. Jadi mereka bercerita apa? Dia kata, oh ini dia kata ni isteri Aziz ni dah menggodakan Fatah tu maksudnya pemuda, tapi maksud sini ialah maksudnya hamba lelakinya. Jadi maknanya pada masa tu ialah satu lemrah lah, iaitu hamba-hamba lelaki tu ramai yang berkhidmat lah di di dalam rumah-rumah orang besar pada masa tu kan. Jadi tiba-tiba dia kata, oh Imra'atul Aziz turawidu fataha, isteri Aziz ni telah menggoda budak dia sendiri, an-nafsihi. Jadi kita tengokkan perkataan an-nafsihi banyak kali ulangkan, Allah SWT ulangkan. Jadi sebab tu ahli tafsir kata, yang saya sebutkan tadi ialah apa kan, bahawanya di dalam an-nafsi dia disebut an-nafsihi, daripada dirinya. Perkataan daripada dirinya itu memberi hint bahawa sebenarnya ialah Nabi Yusuf tak suka benda tu. Pegangan dia ialah dia tak suka untuk melakukan benda tu, tapi tiba maknanya perempuan ini menarik dia daripada supaya tinggalkan apa yang dia tak suka ni. Dia tak suka buat jahat ni. Janganlah apa kamu ni sangat baik sangatlah, jadi nak ajak dia tinggalkan benda tu. Jadi itulah maksud dia an-nafsihi. Lalu dia kata, ni apa lagi viral ni kan, nombor satunya ialah Imra'atul Aziz turawidu fataha an-nafsihi, supaya kemudian yang kedua qad syaghafaha hubba. Dalam bahasa Arab ni syaghafa ni maknanya melitupi, maknanya melindungi, mengelilingi, ataupun hubba ni ialah cinta. Jadi kalau ikutnya maknanya kita kata sini yang dalam ayat ni syaghafaha hubba ni maknanya tak ada lah, dia tak fikir lain maknanya. Setiap masa duk fikir pasal duduk fikir pasal cinta dia kepada Nabi Yusuf tu kan. Maknanya duduk berangan-angan pasal syaghafaha, dikelilingi oleh tak boleh fikir lain lah, tak ada benda lain dalam kepala dia tu kan, duduk berpusing-pusing kan tentang dia dengan Nabi Yusuf tu. Jadi sebab itulah itu dah dahsyat lah kan, qad syarafa hubba inna lanaraha. Apa kata perempuan tu? Dia kata inna lanaraha, sesungguhnya kami semua tengok dia ni, ni perempuan ni, isteri Aziz, fi dalalim mubin. Tak betul ni, kata fi dalal ni bukan maknanya di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam kesesatan, bukan dalam kesesatan nyata, tapi maksudnya di sini ialah dalam khata'. Dalal sini maknanya khata'. Fi dalal, dalam kesilapan yang memang jelas. Jadi itu adalah ayat yang sempat kita baca pada pagi ni. Masya Allah kan cerita dia kan. Jadi kita laju-laju sikit kan. Laju sikit cerita dia kan. Adalah sebenarnya dalam cerita Nabi Yusuf ni ada riwayat-riwayat daripada Israiliyat yang sangat banyak kan. Jadi sebab itulah maknanya bila kita baca cerita ni, terutama cerita lah kan, oleh kerana cerita yang ada dalam Al-Quran ini ada juga cerita-cerita ini yang terdapat di dalam buku-buku orang-orang Israiliyat ataupun buku-buku Taurat juga masih ada. Jadi sebab Nabi Yusuf ni adalah salah seorang daripada Nabi, dikira sebagai Nabi daripada kalangan Israiliyat mereka kan. Jadi oleh kerana itulah maka banyaklah cerita-cerita. Jadi sebab itulah cerita-cerita yang ditokok tambah sana sini di dalam Israiliyat ni kadang-kadang banyak di dalam buku-buku kita. Jadi kadang-kadang kita ni tak perasan kadang-kadang benda tu adalah sebenarnya tak disebutkan oleh Al-Quran pun,
Jadi oleh kerana itu kita ingatkan sekali lagi bahawa cerita Nabi Yusuf ni adalah hanya satu saja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Yusuf, dan satu lagi disebutkan oleh Allah SWT hanya sepintas lalu saja. Di dalam mana? Iaitu dalam surah Ghafir. Jadi ada dua kali saja, iaitu dua tempat Allah SWT sebutkan tentang Nabi Yusuf ni. Yang pertama ialah di dalam surah Yusuf ni yang full cerita tentang Nabi Yusuf, dan yang keduanya ialah dalam surah Ghafir. Hanya sepintas lalu, bukan cerita kisahnya dengan banyak, sikit-sikit, sangat-sangat sikit. Jadi oleh kerana itu, apa yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Yusuf ini, itulah sebenarnya pegangan kita, dan yang penting ialah dia menjadi apakah ibar, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkataan-kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf. Bukannya kita ni ambil cerita-cerita yang tak seronok-seronok kan, maknanya sedap, nak menyedapkan cerita kan, tu tambah sana tambah sini. Jadi itu adalah merupakan perkara, even nama pun kita tengok tak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yusuf ni, melainkan dua nama saja, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Setakat itulah saja insya-Allah untuk pagi ni. Moga-moga kita jumpa lagi di dalam sesi akan datang hari Isnin, bukan esok. Esok hari Ahad, jadi kita tak ada. Kita akan jumpa balik insya-Allah pada hari Isnin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.